أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم قل أغير الله أتخذ قل أغير الله أتخذ وليا فاتر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم ولا تكونن من المشركين صدق الله العظيم. Oke, sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Allah Subhanahu wa taala berfirman ayat ke-13 Allah taala berfirman walahu ma sakana fil laili wan nahar, dan baginya yaitu bagi Allah Subhanahu wa taala ma apa-apa sakana yang diam, yang tidak bergerak, fil laili wan nahar, pada waktu siang dan pada waktu malam. Wa huwas samiul alim, dan dialah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Qul aghairallahi attakhidhu waliyan fatiris samawati wal ard. Qul, katakanlah wahai Muhammad, aghairallah, adakah selain daripada Allah, attakhidhu, aku mengambil, waliyan, sebagai pelindung, fatiris samawati wal ard, yang mencipta langit-langit dan bumi. Wa huwa yut'imu wa la yut'am, dan dia Allah Subhanahu wa taala ataupun pelindung, yut'imu, memberi, yut'imu, dia memberi makan, wa la yut'am, dan dia tidak diberi makan. Qul inni, katakanlah wahai Muhammad, inni, sesungguhnya aku, umirtu, diperintah, aku diperintah, an akuna awwala man aslam, menjadi orang yang pertama menyerah diri. Aslam itu menyerah diri. Wala takunanna minal musyrikin, dan tidak engkau wahai Muhammad jadi minal musyrikin, yaitu di kalangan orang-orang musyrikin. Itu terjemahan secara ringkas ayat ini, dan ayat ini adalah sambungan ayat 12 di mana Allah Subhanahu wa taala meminta Nabi Muhammad tanya kepada kafir musyrikin, siapa yang memiliki langit dan bumi? Yang memilikinya ialah Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah taala telah menulis atas dirinya, telah menetapkan atas dirinya Subhanahu wa taala Ar-Rahmah, iaitu ke-19. Ke-19 di sini maknanya Allah taala tidak membalas, menyeksa pelaku ataupun mereka yang melakukan maksiat di atas muka bumi ini. Tetapi bukan bermakna Allah taala akan melepaskan mereka ataupun membiarkan mereka, tetapi pasti Allah taala akan kumpulkan, la yajma'annakum, dia Allah taala akan kumpulkan kamu, sama ada yang melakukan dosa, sama ada kafir, sama ada mukmin, akan dikumpulkan ila yaumil qiyamah, iaitu pada hari kiamat nanti. La raiba fihi, dan tidak ada sebarang keraguan berlakunya pada hari kiamat, ataupun tidak ada apa-apa keraguan berkumpul, Allah taala akan kumpul manusia pada hari kiamat. Alladzina khasiru anfusahum, dan mereka yang rugi, mereka yang merugikan diri-diri mereka, fahum la yu'minun, maka mereka itu adalah golongan yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu ayat pelajaran kita pada lepas, dan kita telah pun selesai. Dan sambungan pada hari ini, Allah taala masih lagi menceritakan tentang kebesaran, keagungan Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah taala sebut walahu, maknanya milik dia, ma sakana, apa yang diam, dan
termasuk juga yang bergerak. Maknanya bila Allah Ta'ala sebut yang diam, yang tetap, yang tidak bergerak ataupun yang tidur, termasuk juga yang bergerak. Ini dalam bab min babil aula, bila yang diam pun Allah Ta'ala milik, maka yang bergerak itu lagilah yang Allah Ta'ala memiliki. Kerana yang menggerakkan mereka, yang menghidupkan mereka adalah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi ayatnya kalau kita nak terjemah, dan miliknya, wa milkul lahu, dan milik Allah Subhanahu Wa Ta'ala, ma ini apa-apa saja, termasuklah juga benda ataupun binatang ataupun manusia, apa-apa saja. Sakana maksudnya yang diam, yang tidak bergerak. Ada makhluk yang bergerak, ada makhluk yang tidak bergerak. Ada yang keluar malam, ada yang keluar siang. Jadi semua itu adalah milik Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allah yang mengurus mereka, Allah yang memberi kekuatan kepada mereka. Jadi semua itu adalah milik Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi Allah Ta'ala sebut ma sakana. Pada hakikatnya ayatnya ma sakana wa ma taharraka, apa yang diam dan apa yang bergerak. Tapi Allah Ta'ala tak sebut. Sebabnya kalaulah yang diam itu milik Allah, maka yang bergerak itu juga adalah dengan kekuasaan Allah, dengan rezeki Allah, dengan limpah kurnia Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka Allah Ta'ala juga yang memiliki mereka. Pada malam dan pada siang. Kenapa? Kerana ada setengah makhluk dia malam dia bergerak, siang dia tak bergerak. Contohnya setengah binatang seperti kelawar, malam dia cari makanan. Burung hantu kan, burung hantu malam cari makanan, tapi siang dia tak bergerak. Contoh kalau manusia siang dia bergerak, pagi cari rezeki, pergi bekerja dan sebagainya. Malam dia tidur ataupun dia diam. Itu pun tidak semua. Ada juga manusia yang keluar malam, yang bekerja malam dan sebagainya. Jadi semua itu Allah Ta'ala nak bagi tahu, wahai kafir musyrik, wahai muslim, apa-apa saja yang bergerak pada siang, apa-apa saja yang tidak bergerak ataupun diam pada siang dan malam, maka semuanya adalah milik kepunyaan, kekuasaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu ayat walahu ma sakana fil laili wan nahar. Wa huwas samiul alim, dan dialah yang Maha mendengar dan lagi Maha mengetahui. Kemudian qul aghairallahi attakhidhu waliyan. Tanya wahai Muhammad, katakanlah wahai Muhammad, ataupun tanyalah wahai Muhammad puak-puak musyrikin Mekah. Aghairallahi attakhidhu waliyan, apakah selain daripada Allah? Hamzah ini sebenarnya adalah dipanggil istifham inkari. Maksudnya aku tidak ambil selain daripada Allah. Attakhidhu adalah aku, iaitu Nabi Muhammad SAW. Aku mengambil. Maknanya ayat ini Allah Ta'ala suruh Nabi kita tanya musyrikin Mekah, apakah engkau mahu aku mengambil waliyan, pelindung ataupun Tuhan selain daripada Allah? Fatiris samawati wal ard, sedangkan Allah itu adalah yang mencipta. Yang fatir ini adalah bukan sekadar mencipta tapi melengkapi. Maknanya kalau khalaqa maknanya cipta, tapi kalau fatir melengkapi ciptaan tersebut. Maknanya tidak sekadar mencipta tetapi menguruskan segala ciptaan yang ada di langit dan di bumi. Apakah engkau mahu aku mengambil selain daripada Allah sebagai pelindung ataupun sebagai Tuhan, di mana Allah Ta'ala yang mencipta, yang melengkapkan, yang mengurus, yang menyempurnakan ciptaan langit-langit dan bumi. Wa huwa yut'imu wa la yut'am, dan dia memberi makan, wala yut'am, dan dia tidak perlu kepada makanan. Ini Allah Ta'ala mengambil contoh yang mudah, sebab manusia semuanya makan. Saya percaya pada hari
dah makan kan? Belum. Belum lagi. Tapi oleh kerana manusia ini dia makan dan makhluk Allah pun makan, jadi Allah Ta'ala mengambil satu contoh yang mudah supaya kita semua sedar. Walaupun makan itu adalah sesuatu yang kita rasa tidak ada apa-apa makna sekadar untuk mengenyangkan tubuh kita, tetapi sebenarnya makan itu adalah menunjukkan kita ini adalah lemah. Ya. Bila kita perlu makanan, maknanya kita menunjukkan kita adalah makhluk yang lemah. Betul lemah. Maknanya kita akan guna segala tenaga kita untuk masak. Kalau tak ada makanan, kita beli ke kedai. Dan pagi-pagi bagi kita keluar untuk cari duit. Duit itu kita guna untuk beli makanan. Jadi banyak masa yang kita guna, tenaga yang kita guna untuk makanan ini. Maknanya berhajatnya kita pada makanan. Wala yut'am, dan Allah Subhanahu Wa Taala tidak berhajat kepada makanan. Mana dia tidak memberi, dia tidak berhajat kepada sesiapa memberi rezeki kepadanya. Tetapi makhluk adalah Allah Ta'ala yang memberi makan kepadanya. Jadi Allah Ta'ala ambil contoh makan ini untuk menunjukkan lemahnya manusia, dan manusia ini berhajat kepada orang yang memberi makan kepadanya. Memberi makan. Ataupun memasak untuknya. Kalau orang tak masak, rasa nak marah juga kan, lapar-lapar kan. Maknanya betapa lemahnya manusia. Dan Allah SWT tidak sama dengan makhluk, tidak perlu kepada makanan, dan dia menguruskan ciptaan di langit dan di bumi. Qul inni, katakanlah wahai Muhammad, aku diminta untuk menjadi orang yang pertama menyerah diri kepada Allah. Maknanya Muslim. Muslim di zaman Nabi sebab sebelum Nabi pun sudah ada yang aslam. Nabi Adam, semua nabi-nabi telah pun menyerah dirinya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi pada zaman diutuskan Nabi SAW, apa yang Allah berikan kepada Nabi supaya dia menjadi orang yang pertama memeluk Islam. Wala takunanna minal musyrikin, dan jangan sesekali kamu wahai Muhammad menjadi di kalangan orang-orang yang syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu sebagai terjemahan secara ataupun tafsiran secara ringkas. Sekarang ni kita cuba tengok apa dari sudut i'rab. Jadi kita cari pula saja. Okey, ayat 12. Walahu, waw itu adalah waw istinaf. Waw istinafiyah. Kat skrin ni pun kat bawah tu kan nampak kan? Waw istinafiyah. Apa maksud istinafiyah? Maksudnya ialah waw permulaan. Maknanya ayat selepas itu adalah permulaan ayat. Mungkin ceritanya sama, tetapi permulaan dari sudut i'rab. Dari sudut i'rab dia tidak ada kaitan dengan ayat sebelumnya. Jadi ayat baru lah Ustaz ya? Ayat baru ya. Okey, ayat baru untuk ayat baru ataupun dia panggil juga waw ibtidaiyah. Waw ibtidaiyah. Sama ada waw istinafiyah ataupun waw istibdaiyah. Okey. Ya. Okey, mana file? Tak ada. Jadi waw istinafiyah ataupun waw ibtidaiyah namanya sama. Lahu muta'alliqun bimahdhuf khabar muqaddam. Lahu ini lam itu adalah huruf jar, hu adalah dhamir. Jadi jar wa majrur. Muta'alliqun, huruf jar ini dia bergantung kepada khabar bimahdhuf khabar muqaddam. Dia bergantung kepada khabar muqaddam. Maknanya ada khabar tetapi tak nampak. Sekejap saya buka file.
khabar muqaddam. Okey ya. Okey. Baru buka file ni kejap. Oh, tak nampak ke? Saya tarik nampak ke? Tak nampak Ustaz. Ada. Ha? Nampak. Okey. Nampak? Saya nampak. Ustaz. Okey. Saya pula tak nampak kan. Okey, nampak Nampak Ustaz. Tu saya pun nampak sekarang ni. Okey. Putih. Okey. Jadi dia macam ni ayat dia walahu apa tadi? Ma Sakana. Walau ma sakana fil lail. Walau ma sakana fil laili wan nahar. nahar. Okey. Wan nahar. Okey. Jadi dia bagi tahu apa tadi? Wa ini adalah istinafiyah lahu muta'alliqun bi khabar mahzuf. Maknanya ada khabar tetapi tidak dinyatakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita boleh takdirkan contohnya milku. Wa milkul lahu ma sakana fil laili wan nahar. Maknanya milik bagi Allah, kepunyaan bagi Allah ma sakana fil laili wan nahar. Maknanya ini khabar mahzuf. Ini adalah mahzuf. Mahzuf itu maknanya dibuang, tidak ada. Kenapa dibuang? Kerana sudah maklum dah. Memang milik Tuhan, maknanya tak perlu disebut dah khabar tersebut. Jadi lahu jar wa majrur ini dia hendaklah ada tempat dia bergantung. Jadi dia bergantung kepada milku. Milku lahu. Maknanya ayat ini ma sakana fil laili wan nahar milkul lahu. Apa yang kekal ataupun diam pada malam dan siang milik Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, boleh Jelas ke tidak? Mubtada dia mana Ustaz? Mubtada dia ma. Oh. Ma ini mubtada, milku itu adalah khabar. Ma ini adalah mubtada. Milku tu khabar. Lahu ini khabar Muqaddam. khabar muqaddar, khabar mahdhuf. Muqaddam. Idzan walahu mahdzuf. Walahu milkus samawati wal ard walahu wa milku lahu ma sakana fil laili wan nahar. Okey. Jadi lahu tadi muta'alliqun bi mahdhuf khabar muqaddam ma mausul sakin. Mausul sakin maknanya isim mausul. Ma. Bila disebut ma termasuk semua. Mana semua yang bernyawa, semua yang tidak bernyawa, semua binatang dan sebagainya, maknanya milik Allah Subhanahu Wa Taala. Ma mausul, isim mausul. Sakin maknanya alif tu baris mati. Ma baris mati, sakin kan? Mabniyun ala sukun. Mabniyun ala sukun. Mabniyun ala sukun. Ma itu adalah isim mausul dan baris akhirnya adalah mati. Baris alif itu adalah sakin. Dan dia adalah mubtada muakhar. Mubtada dikemudiankan. Maknanya ayatnya begini Ma sakana fil laili wan nahar milkul lahu. Milku tak ada kan? Milku itu adalah khabar yang dibuang, yang tidak disebut oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan minggu lepas kita dah belajar kenapa tidak disebut. Pertama, untuk ringkaskan ayat, mana tak perlu panjang-panjang. Yang kedua, kerana ada makna di dalam tu.
Ini kalau Allah Ta'ala tak sebut pun sudah ada makna. Jadi lahu itu, lam itu huruf jar, antaranya bermakna kepunyaan. Jadi sudah ada maknanya. Jadi tidak perlu lagi disebut milku ataupun khalqu ataupun apa-apa yang boleh, yang maknanya boleh diletak sebagai khabar tadi. Jadi ma isim mausul sakin, mubtada muakhar, sakana madin, ini fi'il madin. Madi. Wal fa'il, dan fa'il huwa yang ada di dalam sakana. Sakana ni kalau kita lihat dia punya sifir, dia ada huwa di dalam tu. Kemudian fil laili muta'alliqun bimahdhuf hal min fa'il. Sudah. Sakana. Maknanya fil lail ini jar wa majrur. Jadi dia pun ada bergantung kepada perkataan yang tidak disebut juga. Dan dia merupakan hal daripada huwa tadi di dalam tu. Lagi semakin mencabar. Jadi dalam ni ada huwa. Nampak saya type ni? Nampak Ya. Dalam skrin saya share nampak Ya. Nampak. Wa milkul lahu ma sakana, iaitu dhamir ini ada dalam ni. Fil laili wan nahar, fil lail ini adalah jar wa majrur dan dia bergantung kepada hal. Hal ini kita bolehlah letak kat sini. Kita letak contoh Sakinan. Apa Haji? Sakinan. Boleh ke tak? Kalau sakin dia jadi maf'ul mutlaq. Hadian. Contoh tenang. Hadian maknanya tenang. Ataupun khaliqan pun boleh. Khaliqan pun boleh. Thabitan pun boleh juga. Jadi kalau kita baca secara umum ayat ini dia begini dan milik Allah ataupun miliknya apa-apa sesuatu yang diam ataupun yang tetap dalam keadaan tenang ataupun dalam keadaan dicipta oleh Allah ataupun dalam keadaan ada sabitan fil laili wan nahar, pada malam dan siang. Jadi fil laili wan nahar ini bergantung kepada ayat apa? Bergantung pada ni hal. Hal tu Maujudan boleh saya? Maujudan dalam keadaan dia tenang ataupun dia tercipta ataupun dia ada pada malam dan siang itu. Jadi kita takdirkan begitu ayatnya. Jadi adalah milku ini adalah khabar muqaddam, ma mubtada muakhar, lahu jar wa majrur dan dia merujuk kepada milku. Kemudian sakana fi'il madin, fa'il dia ialah huwa dan ada hal hadian atau khaliqan ataupun thabitan fil laili wan nahar, pada malam dan siang. Okey, ada soalan? Saya seorang je bercakap ni. Nanti saya seorang je faham ni. Faham Ustaz, faham. Dalam hal keadaan. Dari sudut bahasa. Jadi fil laili wan nahar ma'tuf, maknanya waw ini adalah waw ataf. Wan nahari. Wan nahari, ri itu dibaca baris bawah kan, kerana dia sebab ada maktuf. Selepas huruf waw ini dia mengikut hukum sama dengan lail. Kalau laili itu baris bawah, wan nahari pun baris bawah juga. Wan nahar ma'tuf fil laili. Nah, huruf jar Ustaz. Fi itu huruf jar. Fil laili huruf jar ya. Waw huruf ataf, wan nahari ri ma'tuf ala al-laili.
Ma'tuf 'alal laili majrurun. Majrur maknanya barisnya adalah hukumnya majrur dan barisnya adalah di bawah. Bawah. Ya. Dan wa atifah huwa mubtada wa huwa mubtada as-sami' khabar al-alim khabar yang kedua. Dan dia iaitu Allah Subhanahu wa taala as-sami' maha mendengar, al-alim maha mengetahui, ya. Maha mendengar, maha mengetahui. Khabar marfu. Maknanya dan milik Allah apa yang diam ataupun ada di yang diam dan bergerak pada malam dan siang, dan dia adalah maha mendengar dan maha alim, maha mengetahui. Ada soalan nak tanya? Baki 6 minit lagi masa kita. Tak apa. Apa tadi ma tu mausul. Isim mausul Haji. Ma ini dia ada 2 isim mausul. Ada banyak lah tapi yang sejenis macam ma ni ada 2. Ma untuk benda dan man untuk manusia. Tetapi jika diguna ma, biasanya termasuk manusia ada benda. Tapi kalau guna man, hanya untuk manusia. Manusia. Ada silah dia lah Ustaz ya. Kalau mausul ni silah. Ya. Isim mausul memang ada silah dia. Silah dia. Silah dia. Walahu ma sakana. Sakana tu jumlah silah dia. Kemudian dia ada dhamir kat sini. Huwa itu dhamir kembali kepada hu sebelum tu. Jadi ma isim mausul. Sakana filal ini silah dia. Dan dhamir kembali, dhamir sakana dalam tu huwa dia adalah a'id, dia panggil kembali kepada sebelumnya iaitu hu. Hu itu adalah dhamir. Maknanya ayat maknanya sebelum ma dan selepas ma mesti ada kaitan. Maknanya ada dhamir yang sama. Contoh walahu huwa. Ma sakana huwa. Jadi huwa itu adalah kembali kepada hu. Itu dia mesti cukup dia punya rukun tu. Kalau disebut walahu ma sakanat, tak betul lah sebab dhamir sebelum ma itu adalah huwa. Jadi kalau sakanat hiya, jadi tak boleh. Itu kita dah belajar sebelumnya, isim mausul dia kena ada silah mausul dan dia kena ada a'id iaitu dhamir yang kembali kepada ayat sebelum perkataan sebelum isim mausul tersebut.